Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sedikit info tentang saya selaku pembentang pada kali ini. Nama diberi Rosmaliza binti Cik Ibrahim, guru cemerlang bagi subjek kimia yang sedang berkhidmat di SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Tajuk pembentangan yang saya bawakan khas untuk hadirin semua pada hari ini ialah Eduper Toolkits, Plan, Execute, Reflect towards Super Interactive and Effective Instructional Session. Misi inovasi ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai sahsiah murid terhadap mata pelajaran sains dan kimia selaras dengan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua. Pembentangan saya terbahagi kepada 6 bahagian. SMK Seri Bintang Selatan merupakan sebuah sekolah yang terletak di Bandaraya Kuala Lumpur dan merupakan mantan sekolah kluster kecemerlangan yang kini merupakan sekolah projek TS25. Kekuatan yang telah dikenal pasti ialah SMK Seri Bintang Selatan terdiri daripada 921 orang murid pelbagai kaum yang berdaya maju, gigih berusaha dan mempunyai akses yang tinggi kepada sumber pendidikan. Data PBD bagi mata pelajaran sains tingkatan 2A dan 2K pada November 2021 adalah seperti berikut. Saya mendapati bahawa seramai 6 daripada 60 murid telah mencapai TP6 dan selebihnya tidak berjaya mencapai TP yang tertinggi. Hasil tinjauan yang telah saya jalankan dalam kalangan murid mendapati mereka sangat-sangat tertekan dari segi peperiksaan. Tiada integrasi idea dan penghayatan terhadap isi kandungan pelajaran yang disampaikan sepanjang PDP dalam talian sewaktu pandemik COVID-19. Selain daripada itu, murid didapati tiada keseronokan belajar dan ini menyebabkan rendah keupayaan dalam kalangan mereka untuk menyelesaikan masalah. Hal ini menyumbang kepada masalah dalam pengupayaan kemahiran abad ke-21 dalam PDP yang dijalankan oleh guru. Melalui pemerhatian dan juga tinjauan yang telah dijalankan, saya mendapati murid-murid pasca pandemik menghadapi 5 masalah berikut, iaitu yang pertama masalah dari segi psikologi iaitu hilang minat dan motivasi. Yang kedua, mereka mempunyai perubahan sikap dan personaliti. Seterusnya, fokus dan hala tuju mereka telah berada di jalan yang tidak on track. Dan seterusnya, pengetahuan dan kemahiran mereka tidak dapat dicapai secara maksimum dan ini menjejaskan pencapaian mereka apabila penilaian dijalankan. Isu ini perlu diselesaikan segera menggunakan Eduper Toolkits kerana justifikasinya adalah seperti berikut. Yang pertama, kita perlu mengelakkan keciciran murid dalam pelajaran dan menjadi tugas dan tanggungjawab guru sebagai ejen perubahan bagi murid dan juga bagi kompetensi diri sendiri. Terdapat 3 fasa dalam merencanakan PDP interaktif menarik dan berkesan seperti mana yang digarapkan oleh Eduper Toolkits. Fasa yang pertama ialah fasa plan, iaitu guru-guru mereka bentuk PDP berpusatkan murid dalam menepati standard 4 SKPMG 2. Fasa kedua ialah execute, iaitu proses pelaksanaan PDP yang berimpak tinggi di mana murid-murid belajar secara aktif di dalam kelas. Yang ketiga ialah reflect.
proses menilai keberkesanan PDP menggunakan instrumen penilaian kendiri guru dan murid. Terdapat 3 komponen dalam Eduper Toolkit, iaitu komponen pertama ialah komponen toolkit guru. Komponen kedua adalah komponen toolkit murid. Dan kedua-dua komponen ini ditambah nilai dengan pengaplikasian toolkit sokongan dalam membantu kelicinan proses PDP dijalankan. Guru merancang, melaksana dan menilai PDP menggunakan toolkits guru. Guru dan murid menentukan peranan masing-masing dalam menjayakan objektif pembelajaran melalui aktiviti PDP interaktif yang berpusatkan murid. Yang kedua, murid menjalankan aktiviti PDP menggunakan toolkits murid. Pada fasa ini, proses PDP dilancarkan dengan menggunakan toolkits sokongan dan guru dapat menilai pencapaian murid menggunakan toolkits murid. Untuk langkah yang ketiga, refleksi penilaian keberkesanan PDP yang direkodkan dengan menggunakan toolkits murid dibincangkan bersama murid. Langkah yang pertama, guru mereka bentuk PDP dengan mengambil kira latar belakang dan kecerdasan murid menggunakan Teacher Toolkit. Murid dan guru menentukan peranan masing-masing dalam aktiviti yang akan dijalankan. Guru dan murid akan berkolaborasi menjayakan objektif pembelajaran dengan mengambil kira kesediaan, keupayaan murid melalui pengaplikasian toolkit murid. Seterusnya, murid memberi maklum balas kepada isi pelajaran melalui aktiviti interaktif yang dijalankan menggunakan toolkit murid. Penilaian pencapaian murid dijalankan secara berterusan dan ianya direkodkan menggunakan Student Toolkit atau Toolkit murid. Transformasi pengalaman PDP menarik dan berkesan dapat dilaksanakan melalui aktiviti menarik dan menyeronokkan. Komponen toolkits yang pertama ialah terdiri daripada Students Portfolio. Students Portfolio digunakan untuk mengenal pasti latar belakang murid bagi membolehkan guru-guru mereka bentuk kaedah pembelajaran dan juga aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan latar belakang, minat serta keupayaan dan tahap pencapaian murid. Berikut ialah contoh grafik organizer yang telah saya jalankan bersama murid-murid saya. Di dalam grafik organizer tentang murid ini, mereka akan melengkapkan maklumat-maklumat penting yang dikira perlu untuk guru tahu, termasuklah maklumat tentang diri mereka, apa kegemaran mereka, target mereka terhadap pelajaran yang dijalankan di dalam kelas, siapa inspirasi mereka, pencapaian terbaik yang telah mereka capai sepanjang tahun ini ataupun sebelumnya, serta fakta yang mereka ingin berikan kepada guru-guru mereka. Berikut pula adalah 4 langkah yang dilaksanakan dalam mereka bentuk PDP. Pemilihan bahan sumber aktiviti PDP dinilai menggunakan Impact Metric Methods, di mana guru-guru perlu merujuk di SKP dan tahap penguasaan murid terkini bagi mengupayakan proses perancangan objektif dan kriteria kejayaan mengikut tahap penguasaan murid yang diinginkan. Perancangan kaedah penilaian dan teknik penyoalan juga perlu dalam merangsang daya inkuiri murid. Elemen didik hibur pula perlu disuntik supaya ianya bersesuaian dalam menyokong motivasi dan fokus murid sewaktu PDP. Komponen yang kedua ialah kerangka reka bentuk instruksi yang berfungsi sebagai RPH on the go.
Komponen ini boleh digunakan untuk PDP berasaskan kontekstual yang menggunakan 5E Instructional Model. Ini adalah contoh kerangka reka bentuk instruksi yang telah dilengkapkan. Komponen yang ketiga dalam Eduper Toolkits ini ialah carta KWL. Sewaktu proses PDP dijalankan, murid akan menjalani 3 fasa berikut, iaitu murid-murid menulis semua idea-idea awal mereka pada bahagian No. Manakala sewaktu proses PDP berlangsung, mereka akan mencatatkan idea-idea baru serta inkuiri baru mereka terhadap tajuk pembelajaran bagi mengupayakan pemerolehan maklumat serta eksplorasi mereka bersama guru di dalam kelas tentang tajuk yang mereka inkuiri. Dan di akhir proses PDP, murid-murid akan membuat refleksi dengan menulis apa sahaja hasil pembelajaran yang diperolehi di bahagian Learn. Ini adalah contoh KWL chart, Lesson Effectiveness Feedback Instrument yang telah dijalankan sewaktu PDPR secara dalam talian. Komponen yang keempat ialah template PBL berasaskan EDP. Template ini dilengkapkan oleh murid sewaktu aktiviti sumbang saran bagi sesuatu projek atau masalah yang sedang diselesaikan. Berikut adalah paparan hasil kerja murid menggunakan KWL chart dan juga EDP, Engineering Design Process. Komponen yang kelima ialah homework tracker. Guru, murid dan juga ibu bapa dapat mengesan, mengurus tugasan dan menyemak grade yang dicapai oleh murid-murid bagi sesuatu tugasan menggunakan komponen ini. Komponen yang keenam ialah rekod penguasaan murid. Rekod ini disediakan dalam 2 versi, iaitu versi guru seperti yang dipaparkan sekarang ini dan juga versi murid. Pada paparan sekarang adalah rekod tahap penguasaan PBD versi murid. Dan rekod ini akan ditampal di dalam buku atau fail yang digunakan oleh murid sewaktu menjalankan tugasan yang diberikan oleh guru. Komponen yang terakhir adalah sistem ganjaran. Paparan menunjukkan toolkits ganjaran yang diberikan kepada murid sekiranya murid berjaya menyempurnakan tugasan yang diberikan oleh guru, dan ini sekaligus meningkatkan motivasi murid dalam melaksanakan tugasan yang diberi mengikut masa yang telah ditetapkan. Paparan menunjukkan penggunaan toolkit sokongan iaitu Instructional Device Trolley yang bersifat boleh alih dan dibawa ke kelas atau ruang pembelajaran mengikut keperluan. Impak penggunaan Eduper Toolkits adalah seperti berikut. Secara tidak langsung, Eduper Toolkits dapat mengupayakan pembelajaran efektif dan bermakna tanpa tekanan perpiksaan lagi. Aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dapat dijalankan dalam kehidupan harian murid. Selain daripada itu juga, penilaian berasaskan bilik darjah iaitu PBL dapat dijalankan secara lebih holistik. Pembudayaan kemahiran abad ke-21 juga dapat dijalankan selaras SKPMG gelombang kedua. Berikut adalah hasil yang menunjukkan evidence impact murid dalam penggunaan Eduper Toolkits. Terdapat 53 daripada 60 murid telah mencapai sekurang-kurangnya TP5 dalam PBD Sains Tingkatan 2 pada tahun 2021. 87% telah mencapai TP5 dan 11% mencapai TP6.
5 orang murid yang dilantik sebagai mentor dalam proses PDP telah berjaya mewakili sekolah ke pertandingan inovasi pada tahun 2022. Berikut adalah rangkuman proses PDP menggunakan Eduper Toolkits. Setiap murid menjalankan tugas masing-masing kerana seawal PDP dimulakan, mereka telah ditentukan tugas mereka di dalam melaksanakan PDP melalui aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Pengupayaan Eduper Toolkit semasa proses PDP ini membolehkan 5 elemen dalam standard 4 SKPMJ2 dapat dicapai, iaitu guru sebagai pembimbing, murid sebagai pembelajar aktif, guru sebagai penilai, guru sebagai pendorong dan juga guru sebagai pengawal. Secara sekaligus, kawalan kelas dapat diupayakan melalui penggunaan Eduper Toolkits di dalam kelas dan ini menepati standard 4 SKPMG. Kelestarian inisiatif dalam menyelesaikan isu PDP pasca pandemik dengan menggunakan Eduper Toolkits ini dilihat daripada 4 sudut. Yang pertama, ianya mendapat sokongan daripada komuniti kerana apa yang dijalankan di dalam kelas menggunakan Eduper Toolkits ini adalah selari dengan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bilik darjah bagi subjek yang diajar. Selain daripada itu juga, ia telah menghasilkan kemenjadian murid berfokuskan kepada penilaian holistik dari segi konsep pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, ia memberikan impak yang berterusan di mana inisiatif PDP adalah selari dengan SKPMG 2 dan pembelajaran bermakna mengupayakan proses pengaplikasian apa yang dipelajari di dalam bilik darjah dalam kehidupan harian dan akhir sekali ianya juga dapat memanfaatkan sumber komuniti dan sekaligus menyokong kempen SDG iaitu Quality Education dalam menambah nilai sistem PDP yang sedia ada ke arah PDP yang lebih berkualiti dan berkesan. Dan ini juga sekaligus dapat meningkatkan kompetensi dan kemahiran guru dalam mendepani VUCA. Saya ingin merakamkan penghargaan dan sekalung ucapan terima kasih kepada entiti berikut, iaitu pengetua dan semua warga SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur, PIBG SMK Seri Bintang Selatan, Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pembimbing Duta Guru iaitu Encik Muhammad Rizwan bin Amir, PPD Bangsa Pudu iaitu Dr. Zalina Muhammad Tahir, Yayasan Petronas dan Yayasan Teach for Malaysia di atas latihan yang telah diberikan sehingga terhasilnya Eduper Toolkits ini, JPWP Kuala Lumpur serta tidak dilupakan bahagian profesionalisme guru KPM yang memberikan ruang dan peluang untuk saya kongsikan inovasi Eduper Toolkits ini. Akhir kata, apa yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk adalah daripada kelemahan yang perlu saya perbaiki di masa akan datang. Untuk keterangan lanjut, saya boleh dihubungi menerusi talian berikut.